وعلى أهلك وعليك واستطعنا أعوذ بك من الشر ما صنعت لك برحمتك يا وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Yakni kita mulazamah, ini melazimi. Yang pertama untuk kita solat di awal waktu. Antara amalan yang paling Allah cintai. Dan Nabi SAW mafhum hadis, ditanya oleh sahabat, apa amalan yang paling Allah cintai? Solat pada waktunya. Yakni sudah pastilah pada waktunya yang afdalnya di mana dilaungkan azan dan kita berjemaah. Setelah kita 30 hari kita ditrain, dilatih untuk menjaga waktu solat. Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita tidak terlupa. Ketika kita telah masuk ke Syawal ini, terlupa kita telah melalui satu bulan yang mentarbiah diri kita. Mentarbiah untuk menjaga waktu solat. Kerana solat itulah seutama-utama perbuatan. Perbuatan dalam af'al, kalau kita kata hidup ni nak jadikan ibadah, ibadahnya utama. Kalau pergi kepada syarah dalam ringkasan Syama'il Muhammadiyah, bab maja'a fi ibadah, bab yang membincangkan tentang ibadah. Sebab ibadah, kita duk faham luas. Apakah tunggak dia? Ibadah itu, maka rujuk dalam perbahasan syarah Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam Tirmizi menyusun, bila buka ibadah yang disyarahkan sifat atau ciri solat Nabi SAW. Buka-buka saja hadis yang dibincang yang pertama, Nabi SAW solat bengkak kaki. Jadi kalau kita kata kita ni nak beribadah, hidup untuk ibadah, maka pastikan kehidupan kita tidak mengganggu ibadah yang utama. Pastikan walaupun dia ada waktu yang orang panggil waktu, kalau diwajibkan awal waktu, nescaya terbabas semualah, kita bimbang gitu. Walaupun ada waktunya, Zuhur ke Asar ada waktunya, Asar ke Maghrib ada waktunya. Allah bagi kelonggaran bagi kita untuk menyusun waktu.
Tapi jangan sampai kita melupakan waktu yang utama kita itu adalah untuk kita menghadirkan diri di saat Allah memanggil. Di waktu yang utama. Dia ada waktu utama kalau pergi, contoh pergi majlis-majlis tertentu, majlis walimatul urus. Kita katanya bila pengantin sampai. Waktu tu kita sampai tu. Kalau ikutkan pagi tentatif tu, start pukul 11 pagi, boleh kita bubuh datang lah. 11 pagi 4 petang. Nak datang hujung boleh, nak datang awal tu, tapi kita katanya bila prime time dia. Pengantin, okey, time tu kita nak datang. Jadi dalam solat ada prime time dia. Waktu bila? Itulah awal waktu. Dan Ramadan mengajar kita untuk kembali menyusun hidup mengikut syariat Allah. Syariat kehidupan dipandu oleh syariat yang utama, iaitu syariat Allah, syariatullah. Solat memimpin kehidupan. Kalau kehidupan yang paling tinggi dalam hidup kita ni nak makan. Nak makan lah. Tu keperluan asas yang paling utama, makan minum lah nombor satu. Kalau tak ada makan minum ni, hara hidup kita semua. Sebab tu tak berani lagi sesiapa pun boleh menyuruh orang jangan makan, jangan tak minum. Tak ada satu pun kekuasaan atas muka bumi ini yang Allah bagi tampuk pemerintah kuasa boleh menyuruh pimpinan bawahannya mengatakan, okey hari ni jangan makan, jangan minum. Tak boleh. Nescaya kalau buat, merusuh. Tetapi itulah kerajaan Al-Malikul Mulk, Yaduz Jalali wal Ikram, King of the King. Menyuruh, jangan makan, jangan minum. Kita pun tak diam, walaupun haus, lapar kita. Ya Allah. Tengok, tak apa lah. Akhirnya jadi satu kebiasaan. Biasa dah. Walhal benda yang paling nombor satu tu, makan minum. Jadi kalau makan minum ni, kalau kita tengok ditakbir oleh apa? Solat. Ada satu kuliah tu, cerita sebelum Ramadan lah, cerita tentang membincangkan hakikat kehidupan ni. Sebab kita membincangkan kehidupan, dia ada syariat kehidupan. Ada hakikat kehidupan. Syariat kehidupan, tu makan minum, tu syariat. Hakikat kehidupan, rezeki. Syariat kehidupan, tu yang kita nampak kahwin, nikah. Hakikat dia membincangkan tentang kasih sayang. Jadi bila sebut tentang hakikat, kita pun bincang buat satu kuliah tu panjang lah. Tapi pihak media ni dia cut satu kuliah saya tu, dia cut pada solat saya tulis. Kalau sebelum ini kita melihat kerja, kalau tak kerja tak makan. Sebelum Ramadan datang, kita dah tengok tak kerja tak makan. Bila mari Ramadan, kita kerja tapi tak makan. Kita lupa, rupanya kerja yang paling utama bagi semua pekerjaan itu adalah solat. Maka kalau tak solat, tak makan. Kita menunggu masuknya waktu solat, baru kita boleh makan. Jadi kenapa tak utamakan solat yang menjamin makan? Lalu ada yang tulis, jenis yang tak faham bahasa pun ada juga. Kalau macam tu tak payah kerja lah, solat je lah. Boleh, silakan. Kalau makan awliya, silakan. Boleh mas sekalian, tak masalah mencari adat. Tinggal lagi hati kuat tak kuat, itu je lah. Kalau kuat dia, duduk solat, tengok jadi. Orang hantar makan. Bukti Ramadan. Ramadan dah terbukti. Hakikat menguasai. Dan sebenarnya hidup kita mesti dipimpin oleh hakikat itu. Kebenaran itu. Sebenarnya yang mentadbir hidup kita, rezeki bukan makan kita. Malah rezekilah yang menentukan adanya makan minum kita. Itulah rezeki merujuk pada bila sebut hakikat pada rezeki. Maka daripada hakikat tu kita terus naik kepada perbahasan makrifat, mengenal rezeki. Hakikatnya rezeki kita cari kat dunia ni. Bukan cari makan sesuap nasi, itu bukan sekadar itu. Rezeki yang melibatkan semua banyak perkara yang dinamakan kurniaan. Dan ianya mesti berkait dengan makrifat. Jadi mengenal pemilik huwa razzaq, dia Allah. Pemilik yang mengatur rezeki seluruh makhluknya di langit dan di bumi. Maka di situlah kita akan menyusun balik kehidupan kita. Jangan sampai syariat kehidupan kerana nak makan dan minum punya pasal
menggugurkan kepada syariat agama. Gugur dia, terkandas dia. Nak makannya basah, lambat solat. Nak makannya basah, bukan masalah makan tu. Memang ada perbahasan kalau dah makan, kita dah ada makanan terhidang, kita makan dulu. Tak apa, memang fikih ni ada perbincangan. Bab fikih ni. Tapi yang kita bimbang adalah bab hati. Cenderung kita lebih mengutamakan nafsu, cenderung bimbang. Kalau dah terhidang, sampai-sampai rumah, kita je lah, zaman kita masih lagi, kita KL ni baru nak start raya lah kan. Macam bawa balik kampung ni minggu pertama kita ni. Lagi ni open house semua ni. Lepas sampai rumah tu zuhur. Makanlah dulu, dah ada makanan, jangan buat warak kat situ, saya nak sejadah dia. Makan je lah, tak apa. Kan? Melainkan tuan rumah ajak. Tuan rumah ajak, jom kita. Ada jenis tuan rumah je gitu. Ada option juga. Kalau tuan rumah nak ajak, kita nak jemaah. Kalau nak makan dulu rasa dah tak boleh, tak khusyuk saya ni, makan. Kan? Itu tak apa. Tapi kalau saja kita bimbang, cenderung hati kita tu. Hati kita cenderung tak apalah kot. Dia tak apalah kot. Dia bukan buat dengan kefahaman, dia buat dengan kejahilan. Meremehkan ibadah. Kita bimbang yang itulah. Mudah-mudahan bila kita belajar mengutamakan syariat, yang mana syariat Allah sudah pasti melibatkan hukum, sudah pasti melibatkan solat. Wa imma dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita pun sedar dan faham bahawasanya solat ni Allah nak syariatkan 50 waktu. Yang 50 waktu, 5 waktu pun kita terkejar-kejar sekalian. Maghrib dah mula awal sikit 7.20, saat lagi 7 suku, saat lagi dia pergi rapat 75 minit. Mencungak sekalian. Siapa yang tahu lah kan, yang jenis ngejar ni. Contohnya dia terlibat dengan kuliah kan. Memang susah nafas kita. Tapi kalau sesiapa hidupnya sudah terikat dengan waktu solat, berkatlah hidupnya. Dan Ramadan itu mengajar kita menjaga tiang seri kita. Sebab itu dalam perbahasan kehidupan, kita ambil tamsil. Sebelum ni kita telah bincangkan surat yang panjang daripada Khalifah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih kepada Khalifah Umar Abdul Aziz tentang memberikan tamsilan dunia dan isi. Antara isi panjang surat itu, kata kunci atas, fahamnya ni cukup, faham yang bawah, surat dia panjang. Beliau kata apa, Imam Hasan Al-Basri ni antara tokoh yang membincangkan tentang dipanggil marhalah zuhud di Basrah. Antara kesan Islam datang, mula-mula kesan bila Islam datang pada kurun yang pertama, kurun terbaik zaman Nabi SAW, apa kesan yang terbesar berlaku dalam diri para sahabat? Hati mereka tidak lagi silau dengan dunia. Itu panggil zuhud. Bukan tak ada dunia, buang campak dunia, tak pakai, bukan. Masuk kata dia nampak hakikat. Contoh duit. Dia tahu hakikatnya rezeki Allah, bukan duit tu. Bukan duit yang bagi aku makan. Tapi kita peganglah duit tu. Tapi tidak ke hati. Malah ditulis apa? Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih tulis dunia. Kita kan selari pahaman kita ni. Baru kita tidak tertipu. Kita tidak boleh kata begini. Tak apa Ustaz, kita beramal je lah. InsyaAllah dunia ni, insyaAllah boleh kita kawal. Dunia ni sifat dia ganas. Sehingga ada hadis khusus Nabi kata apa? Fattakud dunia. Takutlah kamu dengan dunia. Wattakun nisa, dan wanita. Jadi nak faham, nak mengejarkan dunia ni, dia kena bermula dengan faham. Faham mesti selari dengan ulama. Selari dengan sahabat. Tengok para Nabi. Tengok Nabi kata apa, Nabi sahabat sudah pasti. Nabi SAW, ulama, dan tengok. Dan kata, Al-Imam Hasan Basri kata apa? Dunia tempat kecelaan. Tengok. Bukan tempat tinggal. Macam mana seronok kita kat dunia ni. Alhamdulillah kita Aidul Fitri, 1 Syawal, memang disyariatkan untuk kita bergembira. Gembira bukan berbaju baru sahaja. Bergembira bukan berjumpa sanak saudara. Bergembira kerana kita bebas daripada cengkaman hawa nafsu selama 30 hari. Kita gembira. Dan gembira ni hanya sebenarnya bagi orang yang berjaya menundukkan hawa nafsu. Sebab tu ada orang gembira kerana suasana. Tapi ada orang gembira kerana jiwanya telah menghadap kepada Allah. Walaupun dia seorang, dia relax. Ada orang nak digembirakan, sebab tu hati-hati.
Syariat hari pertama raya dia sedih. Sebab apa? Anak-anak tak balik. Anak tak balik sedih. Hati-hati. Memang ada orang takkanlah tak balik ustaz. Bukan soal balik tak balik. Soal hati kita kena gembira kerana apa? Abshiru wa amilu ma yasurukum, kata Nabi SAW. Gembiralah, berharaplah dengan apa yang menggembirakan kamu. 30 hari kita telah struggle untuk jaga nafsu, kita jaga semua apa yang Allah suruh. Sudah pasti cash reward Allah bagi 1 Syawal. Macam kita dapat bonus. Apa hari kita dapat bonus dengan sekian? Orang tak balik, tak datang, kita buat tu, tak peduli. Hari tu mak dia dapat bonus 10 juta. Mak kat mana mak? Kamu tak balik pun dah apa? Mak tengah bercuti ni. Mak, kita kan nak jumpa mak. Lantak kamu dah cari dah mak kat mana? Mak dengan ayah dia berdua. Mana tak bonus? Dapat bonus 10 juta. Orang dua lah. Usik. Peduli apa dia? Siapa yang Allah kurniakan pahala tu? Relax lah. Seronok. Seronok pada 1 Syawal bukan seronok kerana dunia. Hati-hati. Kerana dunia ni, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah tempat kecelaan. Jadi kalau kita ikut rentak dunia, itunya hari pertama pun boleh sedih. Dah. Orang yang ikut rentak dunia, patut kita gembira, boleh sedih. Sepatut jangan sedih, dia gembira. Terbalik. Dunia ni jangan gembira, dia sedih. Benda yang patut gembira, dia sedih. Patut contoh 1 Syawal. Patut dia gembira, dia boleh jadi sedih kerana dunia. Walhal dunia tempat kecelaan. Jadi kegembiraan kita itu mesti direnungkan. Kenapa aku gembira hari ini? Kita kena tahu, kena ada ilmu tu, kena ada. Oh, gembira hari ini dan husnuzon. Husnuzon apa? Inilah ganjaran penat lelah kita beribadat. Mesti kena husnuzon dengan Allah. Kita tak boleh kata gembira ni sebab lain, bukan. Sebab apa? Sebab solat kita tadi lah. Sebab 30 hari puasa lah. Sebab mungkin kebaikan-kebaikan kita buat kita tak nampak. Allah bagi pahala. Pahala bukan barang benda. Barang rasa. Seronok dah aku. Asal seronok ni ya. Husnuzon dengan Allah. Pasti ada ganjaran pahala yang Allah sediakan. Dan kita terus bersyukurlah. Terima kasih ya Allah. Aku hari ni gembira ni. Bukan sebab dah tak ada apa nak fikir dah Ustaz. Semua dah bayar apa dah tak ada dah. Senang hati. Dia gembira sebab tu pula. Boleh jadi. Itu kata hati-hati ni. Barang yang dia ibarat tirai dia, sipi ni. Nipis ni. Dia ni seronok dia, gembira dia kat mana? Tapi kalau kita ada ilmu, faham, maka gembira kita ni jelas. Gembira ni sebab ibadah. Tak ada sebab lain. Okay. Maka di situ kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah alaih, dunia tempat kecelaan bukan tempat tinggal. Walaupun dihiasi dengan keseronokan, memang Allah nisbahkan dunia mata'ul ghurur, kesenangan. Dunia ni Allah tidak nisbahkan kesusahan. Jemaah sekalian boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah, terujuk. Banyak sebelum ni kita bentangkan banyak surah tentang dunia tu apa. Cuma kalau kita rujuk pada mata ni, apa yang Allah kaitkan dengan dunia, Allah akan kaitkan dunia ini adalah kesenangan. Kesenangan. Surah Al-Baqarah ayat 28, 29. Baik. 36. Ketika Nabi Adam AS peristiwa 35-36. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini ayat kata Allah kepada Nabi Adam AS, kepada Nabi Adam AS, tinggallah kamu dengan isteri kamu di syurga. Di syurga ni, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanan sepuas-puasnya apa yang saja kamu berdua sukai. Dan jangan kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka menjadilah kamu golongan yang zalim. Maka di situ berlakulah pertembungan. Iblis pun datang. Iblis menggelincirkan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mata'. Kata Allah, setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu, menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dah dalam syurga, iman sekalian. Syaitan ni ketuanya iblis lah. Iblis lah buat kerja ni. Bayangkan dalam syurga boleh terkeluar. Dalam syurga boleh terkeluar. Kita kat dunia ni apa syaitan buat? Jangan masuk syurga. Dia akan buat nikmat dunia macam syurga. Dia spin. Itu kata talbis. Dia jadikan dunia ni umpama syurga. Syurga pada dunia benda yang dinampakkan, oh seronok. Tapi syurga bagi orang beriman, hati al-jannatu ajilah. Syurga. Ada syurga bagi orang beriman. Maka dikeluarkan nikmat, turunlah kamu, kata Allah. Sebahagian dari kamu menjadi musuh pada sebahagian yang lain. Ini pun jawapan juga pada ayat ni kalau tengok. Kalau mencari jawapan, kenapa ada bermusuh? Kenapa ada bermusuh ni Ustaz? Itu baru ni digemparkan dengan, sebab dah viral pun kita sebutlah kan. Kejang tembak di kilat air tu kan. Ini pun satu pengajaran besar. Kalau kita bincang dah hakikat, ada hal-hal yang kena ni, saya bincang ke sekejap tajuk. Bukan bincang pasal demo tu. Depa tu. Kita bincangkan hakikat. Syariat perkahwinan. Ramai orang cerita bagaimana semua nak nampak. Dia ada dua couple yang ni satu lagi yang couple daripada Timur Tengah. Lupa tak ikut apa nama. Tiba-tiba dia divorce. Dia punya cerita, dia punya bonding dia tu syariat dia nampak. Sana sini. Tiba-tiba dia sanggup nak tembak orang yang dia pernah sayang. Bayangkan. Sebab tu jangan expect sayang itu pada manusia. Itu suami. Kita ingat isteri yang ganas. Kebanyakan kalau buka rekod jemaah sekalian, ini yang terbaru ni. Sebelum ni kebanyakan memang isteri, suami yang banyak mengganas. Hati-hati. Yang kerat isteri campak-campak dulu kat Negeri Sembilan ke mana? Dia kerat isteri dia campak-campak macam itu lah. Berbuas dia. Sebab apa? Sebab sayang bukan pada makhluk. Kalau orang kata seorang ibu takkan membenci anaknya, ada juga kes mak rendam anak dia, bunuh anak dia. Sebab hakikat sayang ni bukan pada syariat perbuatan. Kita ingat sayang tu pada perbuatan. Kita nak memenangi isteri kita, nak memenangi suami kita. Dengan benda. Bukan dengan jiwa. Jiwa ni dengan Allah patutnya. Minta Allah, ya Allah. Hari-hari bukan kata kita ni mungkin kadang-kadang terlepas pandang, kita menganggap bahawa kita telah pun memiliki kasih sayang. Lalu kita terlupa nak meminta setiap masa untuk sayang itu ada. Kita ingat bila dah duduk sebelah sayang. Pegang tangan dah sayang. Suap-menyuap dah sayang. Belum tentu cuma sekalian. Sejauh mana kita berharap kepada Allah. Always. Sebab sayang tu boleh hilang sekelip mata. Boleh hilang macam itu je. Ya. Sebab macam mana iman boleh hilang macam itu? Macam itulah sayang. Iman pun jangan kita tengok kadang-kadang kisah-kisah ajaran sesat kan. Banyaklah kes kita jumpa tengok. Kadang-kadang kita terfikir. Jangan terfikir menyalahkan orang tu. Contoh, macam mana dia ni? Tak boleh fikir ke? Jangan. Kita kena fikir begini. Ya Allah, jagalah iman di dalam hatiku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iman bukan dijaga dengan solat kita semata-mata. Hati-hati. Solat suruhan Allah. Mungkin dia buat terbahasa, kita tak tahu. Sekali kena ujian, dia salahkan. Baik nama aku solat, aku susah juga. Sudah. Kalau iman tak lekat ke hati dengan Allah jaga, sama sayang pun Allah jaga. Caranya, hari-hari minta lah dengan Allah. Minta pula dengan doa dan dengan suruhan. Kita datang buat ibadat ni, suruhan ni. Sebab supaya Allah jaga kasih sayang yang telah Allah bagi pada keluarga kita. Bukan sekadar kita bersukaria tu sayang. Tidak. Sebab dah terjadi depan mata dah. Kalau kita fikir, sanggup dia nak, kan? Pom, tembak. Kena tu, tak ada Allah kena tu. Tak ada Allah pada Lauhil Mahfuz berbeza. Terjadi yang telah terjadi itulah, yang telah tertulis. Kalau tertulis pada hari itu kena kat dia, maka di situ berlaku lagi episod
seorang suami sekian. Dan kita pun berfikir, macam mana ya? Bukan macam mana. Itulah musuh ni. Sebahagian kamu akan jadi musuh pada sebahagian yang lain. Ya Allah kata. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian yang lain dan kamu sebahagian, maknanya sebahagian ni asal pasangan hati-hati. Suami boleh jadi musuh pada isteri, anak boleh jadi musuh pada mak, dan ada pun dalam Quran mengatakan hati-hati. Isteri dan anak kamu boleh jadi musuh. Bila dia bermusuh? Bila dia tak ada Allah. Orang ada Allah, dia takkan ada memusuh. Bila ada Allah bersama dirinya, ianya ada kasih sayang. Bila ada kasih sayang, takkan bermusuh dia. Sebab tu bila Islam datang, apa kesan yang paling besar Islam datang? Tadi zuhud. Bila zuhud artinya berpaling daripada dunia. Apa lagi? Terlerainya segala kebencian. Tak ada. Aus dan Khazraj berbaik. Orang yang marah berbaik. Itu semua berbaik. Itulah Islam. Itulah fitrah. Sebab tu disyariatkan bermaaf-maafan. Sebab apa pada hari itu jikalau ada bermusuh-musuh lagi, celakalah. Nabi aminkan. Amin. Celakalah orang yang masih bermusuh. Keluar Ramadan tak diampunkan. Amin. Nabi aminkan. Allahu Akbar. Maka di sini dunia Allah kata apa? Tempat kesenangan. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa. Nampak? Dapat kesenangan. Ini kata Allah ni. Fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Sebab tu kalau kita tengok, senangnya dia, ya Allah, dia tak solat pun senang. Memang dunia ni senang masalah. Sampai orang cakap, senang-senang dia ni. Iya. Cuma orang sakit hati, itu je lah. Sakit hati bergaduh lah dia. Kau kan senang. Memang Allah takdirkan dunia ni senang. Dan kesenangan itu mata'ul ghurur. Ni yang bahaya. Kesenangan yang menipu. Apa maksud kesenangan menipu sehingga kita buang ke? Bukan. Kesenangan menipu ni maksudnya, contoh kita tengok kereta. Ini pengajian hakikat kita. Bila tengok kereta, ada jenis-jenis kereta yang membawa kesenangan berbeza lah. Makin logo dia makin, orang kata apa, kemas logo dia, makin mahal lah kan. Orang pun nampak, senang ni. Satu. Kedua, kaya ni. Perkataan tu. Maka kaya itu dinisbahkan pada makhluk. Lalu tertipulah kita, kaya itu dengan usaha dia. Itu maksud tertipu tu. Sebenarnya kaya bukan dengan usaha kita. Kaya itu dengan anugerah Allah. Cuma adat kita menyebut orang kaya ni. Tapi kalau dia mengenal dan hatinya benar-benar beriman dengan Allah, maka dia akan terus kalih perkataan tu. Allahu ghaniyun katanya. Wa nahnu fuqara. Kita semua ni fakir. Habis. Allah wa antal ghani wa nahnu fuqara. Habis. Tak payah pelik-pelik kata, macam mana dia boleh kaya? Tak payah pelik-pelik. Allah bagi. Bukan satu kepelikan dunia ini, sebab memang Allah jadikan senang. Cuma kita kena duduk balik kefahaman pada kefahaman yang selari dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Walaupun dunia ni senang, tapi kesenangan yang menipu, jangan tertipu sampai senang dunia, lupakan pencipta satu. Kesenangan dunia melambatkan kita untuk beribadat. Makin senang seronok, makin lalai, empuk pula dia seronok. Contoh, kita ni realiti ada, boleh jadi bukan, tapi cerita setengah-setengah tu terjadi. Kita ingat rumah dekat dengan masjid, kita ingat. Saya rumah kat masjid Kang cerita. Macam kata aku je. Okey, tak apa. Kita cerita. Kita ambil hotel di umrah di Mekah. Kita ambil hotel lah. Ni. Paling dekat kita nak hotel paling dekat. Soalan. Agak-agak paling cepat tak ada datang. Agak-agak. Ya Allah. Ini yang paling bahaya je masalah. Ingat paling dekat dia lah paling awal. Dia pula tengok dulu. Tak ramai lagi ni, tutup lagi. Nak pula yang buka-buka tu. Mau nampak tu Haji Haram. Tak ramai lagi ni. Dia paling last. Ya Rabb. Sila hari bulan, bentang sejadah. Dia kat bilik. Zah. Mazhab apa pula pakai ni lah. Jenuh je masalah. Tu nampak. Tingkat berapa? Tingkat 30. Tu nampak Kaabah. Dia fikir nampak Kaabah dia je.
Contoh, jangan ingat ya Allah. Buat tu senang menipu tu, kadang kita lalai dengan senang. Sebab tu senang ni kata guru saya apa? Farid katanya, cari susah. Bukan cari penyakit. Cari susah. Susah ni apa? Contoh, mana yang pergi umrah kan. Sekarang ni yang terbaru saya tak beritahu tuan-tuan jemaah yang mana bawa balik ke. Tu yang atas tu, daripada apa panggil? Yang paling matah paling atas tu ada kereta tu. Bagi. Dah tawaf pakai bagi dah sekarang. Kalau tawaf pakai bagi, boleh tak? Boleh lah. Tak ada masalah. Takkan sekali je umrah, buat 5 kali. Dah senang, betul tak? Kalau senang, multiply lah. Dah lah senang, malas lah tu sekali. Allahu Akbar. Dah kata dah tawaf, dah tak pernah, kereta je bawa kan. Buat, lepas ni kan, buat lagi umrah. Banyak kali buat, aku tak nak kupur nikmat. Betul. Dah senang. Pakai pula yang skuter je tentu kan. Skuter tu lagi lah, dia bagi walaupun kita buat tawaf, kata sunat ke kan, tawaf sunat. Tawaf wajib tak ada lah kita umrah kan. Tawaf sunat, dia bukan kira kita berapa kali. Buatlah 3 set, 7 kali 3, 21 kali pusing. Pusing. Kerja musing, tak balik-balik katanya. Apa? Udah naik tu, motor tu kan mudah kita. Kadang-kadang mudah je jadi malas, hati-hati. Kalau nak mudah, ada kemudahan, patutnya makin berganda amalan. Sepatutnya. Baik. Jadi, perbahasan tentang kehidupan ini mesti selari dengan syariat. Itulah disebut tadi, kesenangan dunia itu gambarannya kecelakaan dan di dalamnya berlaku banyak pertembungan musuh tadi, maka kita perlu menyusun kefahaman kita mengikut yang hak. InsyaAllah. Baik. Bagi lalu azan tu, lepas tu kita buat kesimpulan. Ni hari ada kelas mengaji ke apa? Ada? Tak ada? Boleh sikit dah tak? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف اللهم لك الحمد ولك المشرك وأنت المستعان اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaah yang mulia dengan Allah SWT. Khair. Sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Maka di sini jemaah sekalian, dalam kita memahami konsep kehidupan selari dengan syariat Allah. Maka nak selarikan, kata nak selarikan, maka terbinalah perbahasan kaedah, qawaid, kaedah. Jadi kaedah dalam nak pastikan kehidupan itu selari dengan agama. Maka di sini Nabi SAW memberikan tamsilan. Tamsilan kehidupan ini merujuk pada mukmin, al-mukmin kalbunya. Mukmin ini ibarat binaan, kata Nabi SAW. Maka memahami tentang konsep binaan, membina, sebut membina, maka di sini ada keutamaan, ada aturan, ada susuatun. Maka kalau kita ambil lagi perbahasan tamsil, bila membina kehidupan, dia melibatkan bahan-bahan binaan. Bahan-bahan binaan, bahan yang utama dalam membina, sudah pasti bahan itu adalah yang paling penting adalah yang strong, yang durability, sustainability. Dia mesti bina, asas dia mesti safety, selamat. Betul memang tak goyang, tak roboh, tak gonjang. Dia bukan exterior features yang tampak-tampak cantik, tapi kena tiup roboh. Membina. Maka bahan binaan, kalau sebut dengan kehidupan dunia ni, hidup, nak membina hidup dunia, sudah pasti merujuk kepada al-haq, kebenaran. Kehidupan ini ibarat binaan yang memerlukan seni untuk membinanya. Tanpa memahami kaedah yang sebenar dalam membina sebuah kehidupan, ianya hanya akan menjadi kehidupan tersebut menjadi sia-sia dan mengundang 1001 bencana. Sebagai contoh lagi, kalau kita lihat banyak perkataan bina ni kita gunakan sebagai contoh, membina rumah tangga, membina perniagaan, membina, banyak perkataan membina. Dan yang nak membina itu, sebelum nak membina rumah, sudah pasti siapa tuan rumah. Sebab itu merujuk mukmin itu ibarat bina. Maka yang perlu dibina terlebih dahulu adalah mukmin itu. Manusia itu mesti menjadi al-insan. Mesti jadi manusia. Dalam diri manusia ada sifat kebinatangan. Macam tadi kita bincang. Tak kira kalau hilang segala sifat-sifat kemanusiaan dan tidak cukup hanya kemanusiaan, dia mesti merujuk pada sifat kehambaan, ubudiyah, kehambaan. Barulah dia mampu hidup ataupun membina dengan binaan yang sejahtera. Seronok dia. Bukan ikut saya besar kecil, hidup kita nak rumah besar sangat. Sebenarnya nak selesa, duduk, nak seronok.
nak selesa. Sebab tu dalam, kalau kita kait dengan teknikal sikit, dalam architecture, seni bina. Seni bina. Bina perbincangan teknikal syariat. Seni ni hati. Tapi hati yang paling dalam tu bukan sekadar. Nabi SAW adalah arkitek. Ini ramai orang terlepas pandang. Ustaz arkitek, Nabi arkitek. Dan Nabi berjaya membina satu konsep binaan. Di mana? Masjid Quba. Konsep binaan takwa. Amen. Solat situ bersih. Bina lepas je. Bahan binaan tak masalah. Kerana ada orang rumah tersegam indah, tapi dalamnya apa? Ibarat kuburan, kata Nabi. Sepi. So, ada orang rumah dia simple, dia masuk dalam, lapang hati masuk rumah orang ni. Itu baru cerita binaan, belum diri dia sendiri. Macam-macam benda dia buat, tapi akhirnya sempit juga hidup dia. Macam-macam orang dia kenal, tapi akhirnya hidup dia rasa terpinggir juga. Tapi ada orang hidup dia tak kenal siapa banyak sangat pun, tapi luas hidup dia. Sebab apa? Tadi, binaan tadi. Dia berjaya membina kehidupan dia dengan binaan yang benar, yang hak. Dan kesimpulan dia, jemaah sekalian, bila sebut binaan yang hak ni, sudah pasti dia telah menjadikan hidup dia, dalam perbincangan kita yang lepas-lepas, kita sentuh tentang mengakhiratkan dunia. Perkataan ini mesti selalu disebut dan diulang berkali-kali. Dalam keadaan akhir zaman lagi bahaya. Sebab dia akan jadi terpisah. Dunia akhirat. Golongan sekular ni dia suka. Dia bermula dengan liberal dulu. Dia samakan dulu, kemudian dia pisahkan. Dunia-dunia, akhirat-akhirat. Cara dia, kalau orang agama nak pegang dunia, dia kata, ni dunia ni. Agama kena nampak singkit, melarat. Hazard dunia untuk orang dunia. Allah jadikan dunia ni. Dunia ni masalah untuk orang beriman. Sebab apa? Tunggu, cuba lihat. Tunggu bila dah tak ada orang menyebut nama Allah kat dunia ni. Apa Allah buat? Allah hancurkan. Dan selagi mana dunia ni ditakbir dibangunkan dengan iman yang benar. Akhirat iman, maka keseronokan, kebahagiaan itu bermula di sini. Malah dunia ni sebenarnya adalah preview, gambaran awal bunga-bunga zahratud dunia. Bunga apa? Bunga menggambarkan syurga lebih dahsyat. Dan surah Al-Baqarah 25 dia menceritakan. Contoh kita hari raya kan berkumpul, ramai seronok. Di setiap tahun raya mesti akan ada apa dia bergambar ramai-ramai. Betul kan? Soalan saya tak tulis kat FB lah, kat TT ke. Saya tanya, dalam kita berkumpul ramai-ramai ni sekalian, tak terfikirkah kita, adakah kita bertemu balik di syurga nanti? Adakah kita gembira ramai ni? Adakah kita bawa berjaya kalau di dalam perjumpaan lepas ni jumpa balik kan, yang sulung ke ataupun yang tua atau siapa-siapa lah, cuba lead satu perkataan je ni. Seronok tak semua? Seronok. Seronok tak kalau kita semua jumpa balik kat syurga? Jangan seronok ni habis kat sini. Jom sama-sama kita ke syurga. Oh, jaya. Kalau kat dunia pun setara melompat macam tu masalah. Kalau berjumpa kat syurga je. Makan-makan juga. Kita raya kan makan-makan. Kat syurga lagi dahsyat makan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nanti kita jumpa balik, ni pernah makan dulu ni kat syurga. Ini macam lemang ni, ini macam lemang ni. Ini syurga lah. Oh iyalah katanya. Tapi rasa sedap betul lah. Syurga man. Kita cerita kat sepupu kita, anak-beranak kita. Ini macam rendang kita makan. Semua yang ada kat dunia, ada kat syurga, malah lebih dahsyat lagi. Sebab tu jangan menangis sangat tak dapat kat dunia. Kalau tak dapat kat dunia, tak apa, syurga ada. Oh tu. Ini kadang-kadang perkataan guna apa? Bila lagi nak merasa inilah masanya dunia. Itu yang jadi satu arah. Semua benda nak dirasa, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Itulah perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita bincangkan, Allah gantikan dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Allah pimpin kita semua insya-Allah terus berada ketaatan. Allah masukkan kita semua insya-Allah dan syurga-Nya tanpa hisab.
Amin ya rabbal alamin. Walaupun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasa-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sahajalah mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna man wa tawassul bil haqq wa tawassul. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.